kekurangan berdagang di FCPO. Alright. Okay, so first kita akan tengok sebenarnya leverage. Okay, leverage, apa yang dimaksudkan dekat FCPO ni sebenarnya ialah apa nama dia? Kita hanya perlukan modal yang kecil. Apa yang dimaksudkan dengan modal yang kecil? Kalau kita tengok nak membeli satu lot FCPO, harga dia berapa? Siapa yang tahu? RM6,000. Okey. RM6,000. Ini adalah harga standard. Dan harga FCPO ni ataupun kita panggil sebagai margin, okey, dipanggilkan sebagai margin, boleh berubah. Kadang-kadang sebab masa awal-awal masa FCPO harga tengah rendah dalam area 2000 ke 2500 punya range, margin masa tu dalam RM5,000, okey. Lebih rendah. Tapi sebab sekarang kita dah tengok dah harga dah macam mana FCPO, dah dekat 4,000. 4,000 lebih lah. Sekarang dekat 4,500. Okey. Dan apa yang berlaku ialah daripada broker-broker ni dipaksa naikkan margin kepada 6,000 kerana harga makin volatile. Okey. So, apa yang dimasukkan dengan modal yang kecil ni, kita boleh dapat pulangan yang besar. Okey. Dan kita tengok satu tik ialah berharga RM25. Dan untuk replikatkan balik, berapa banyak tik kita perlu dapat? RM6,000 bagi 25. Berapa? Tengok sikit. Saya pun ingat. $240. Alright. Okey, 240 point. Okey. Dan apa nama dia tu? Dan daripada sini juga datangnya leverage lah. Okey. Dengan modal yang kecil sebenarnya 6,000 tu dan mampu memberikan pulangan yang lebih besar. Dan juga walaupun begitu, dengan ada leverage ni boleh jadi juga berlakunya kerugian yang besar sekiranya kita berdagang tanpa ilmu ataupun tanpa bimbingan yang betul. Okey. Dan ia adalah salah satu-satunya produk yang selaras dengan prinsip syariah. Okey, jadi kita akan tengok balik macam mana dengan komoditi-komoditi yang lain. Okey. Alright. So apa nama dia tu? Okey, untuk FCPO bila kita nak buka akaun sebenarnya kita tak perlukan bayaran. Kalau akaun CDS berapa ringgit yang dikenakan? CDS berapa ringgit? RM10 60 campur SST kan. RM11 Okey, RM10 60 sebenarnya. Okey. Tetapi untuk derivatif percuma. Dan kalau kita tengok antara kelebihan berdagang dekat FCPO, kalau kita tengok dekat saham-saham saham-saham yang kena goreng bagi contoh sikit, data prep pun obvious lah daripada dulu kan, daripada awal tahun kan kita tengok macam mana boleh ni kan. Kita nampak macam mana harga tu boleh dimanipulate dengan siapa? Dengan orang-orang big holder ataupun kita panggil sebagai smart money, ataupun ada orang juga yang panggil operator, ada juga yang panggil jerung. Okey. Tetapi dekat FCPO, kalau ada jerung tu pun kali tercedok. Okey, nanti kita akan tengok dekat market profile untuk FCPO. Okey. Alright, sebelum kita masuk kat situ, kita akan tengok tentang macam mana dengan komoditi-komoditi yang lain. Okey. Apa contoh komoditi-komoditi yang korang dengar? Futures yang lain. Bagi contoh. Emas. Gold. Okey, lagi soya. Ada lagi WTI. Okey, ada lagi jagung pun ada macam-macam ada. Okey. Jawapan saya kepada yang bertanya sama ada soya tu halal ke tak, ada patuh syariah ke tak, emas tu patuh syariah ke tak, corn tu patuh syariah ke tak, apa lagi crude oil tu patuh syariah ke tak. Untuk sekarang ni ada satu sahaja yang saya dah cari masa dia saya betul-betul, so ini menjenis evidence based yang saya jumpa. Produk yang didagangkan sebab sekarang ni under Bursa Malaysia Derivatif, ada Bursa Malaysia Derivatif,
Dalam semua futures yang dikaji, hanya satu sahaja yang telah patuh syariah, iaitu FCPO, dan memang telah dikaji oleh siapa? Oleh badan beragama di bawah Suruhanjaya Security. Untuk soya, emas, corn dan yang lain-lain tu, dia tidak didagangkan di bawah BMD. Okey, dia bukan di bawah Bursa Malaysia Derivatif. Dia didagangkan kat mana? Soya didagangkan kat mana? Dekat Chicago Mercantile Exchange, dekat US. Okey, dekat exchange di luar daripada negara kita. Sekiranya ada badan beragama yang telah tetapkan, dah keluarkan keputusan dan dah sampai konsensus yang cakap soya ini adalah diharuskan kerana selaras dengan prinsip-prinsip patuh dengan syariah, dan okey, tak ada masalah. Alright, tak ada masalah. Memang saya akan trade sekali soya. Tetapi sebab saya dah cari dah. Okay, of course daripada Majlis Penasihat Syariah dekat Malaysia ni memang dia tak kajilah soya. Memang dia tak kajilah ada crude oil semua apa. Sebab sebab bukan bawah Bursa Malaysia. Okay, sebab dia kat luar. Kenapa dia orang nak kaji kat sana kan? Dan walaupun begitu, sekiranya dekat US tu sendiri ada dia punya Majlis Penasihat Syariah, Syariah Advisory Council yang kaji soya, kaji crude oil, yang bagi tahu memang betul syariah dan tak ada masalah. Tetapi untuk sekarang tak ada. Okey. Belum jumpa lagi. Saya tak jumpa lagi. Okey. Dan biasa yang trade untuk soya yang untuk foreign punya produk lah. So saya panggil yang lain-lain semua ni, yang soya semua ni adalah sebagai foreign product, adalah justify daripada dia tidak terdiri daripada 6 barang ribawi. Okey. Daripada 6 ribawi items. Okey. Lepas tu bukan terdiri daripada CFD semua benda. Okay, tu cara justification setengah orang untuk yang trade soya. Okey. Jadi saya pun tak boleh nak cakap haram sebab tak ada badan beragama yang cakap benda tu haram, dan saya pun juga tak boleh cakap benda tu halal sebab tak ada badan beragama yang cakap benda tu halal, yang dah investigate. Saya pun bukan ahli agama, ilmu agama pun tak setinggi macam orang-orang yang kita tengok tadi kat sini. Orang kat sini tengok hebat-hebat semua ni, profesor, associate professor, semua yang daripada IUM tu. So jawapan saya dalam grey area, saya tak tahu. So bagi saya, untuk saya sendirilah, sebab benda tu meragukan untuk saya. Tapi kalau yakin pada diri sendiri dan tak ada masalah. Okey, tapi untuk saya meragukan sebab tak ada yang cakap halal, tak ada yang cakap haram, masih lagi di tengah-tengah. Tapi FCPO dah memang confirm dah bagi tahu halal, jadi saya trade FCPO je lah. Okey. So okey, faham? Follow sekarang so far sebelum kita masuk ke topik yang seterusnya. Itu nanti masuk Q&A lah kejap lagi. Okey, untuk sekarang macam mana? Okey, boleh faham ke tak? Boleh follow ke tak? Cun. Okey, santai-santai jangan stres-stres . Okey. So, sebelum masuk ke sini kita akan tengok